Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke Pahang selepas berkenan mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari ke Sarawak. Keberangkatan tiba baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada pukul 9 pagi telah disambut isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaini Tun Tuanku Bujang. Turut menyambut ketibaan baginda ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabariah Putit. Pada Isnin, Raja Permaisuri Agong tiba di Kuching dan baginda telah berkenan melawat dan merasmikan galeri songket dan keringkam di Jalan Masjid Kuching. Baginda kemudiannya berkenan menghadiri majlis santapan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bersama tetamu-tetamu kenamaan negeri. Pada Selasa pula, Raja Permaisuri Agong turut berkenan melawat Kompleks Penjara Puncak Borneo dan Borneo Cultures Museum. Berita seterusnya, seramai 193 orang penjawat awam negeri dan persekutuan menerima pingat perkhidmatan setia sebagai penghargaan di atas jasa dan sumbangan mereka sepanjang tempoh mencurahkan bakti bersama perkhidmatan awam. Penyampaian pingat perkhidmatan setia bahagian muka itu telah disempurnakan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Openg di Hotel Kingwood Resort di Mukah pada Rabu. Majlis kali ini melibatkan penerima dari 10 buah jabatan serta agensi kerajaan, merangkumi 6 dari Kerajaan Sarawak serta 4 dari Kerajaan Persekutuan. Ianya merupakan kesinambungan kepada sesi pertama yang telah diadakan di bahagian Bintulu pada Februari lepas. Antara penerima-penerima pingat perkhidmatan setia kali ini ialah Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman alias Husaini yang telah berkhidmat selama 33 tahun. Selain itu, Pegawai Daerah Dalat Kueh Lehpo yang berkhidmat selama 33 tahun dan Pegawai Daerah Tanjung Manis Ismail Kasa yang berkhidmat selama 28 tahun turut menerima pingat sebagai tanda penghargaan. Manakala 21 daripada jumlah penerima telah berkhidmat dengan penuh taat setia dan dedikasi melebihi tempoh 35 tahun. Untuk maklumat, pingat perkhidmatan setia ini dianugerahkan kepada penjawat awam bertaraf tetap yang telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam di Sarawak selama 20 tahun secara berterusan ataupun 25 tahun perkhidmatan terkumpul. Mereka juga perlu menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang dan memuaskan serta disokong ketua jabatan selain tiada rekod pelanggaran tata tertib dan juga bebas daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Manakala laporan di Miri, program Grid Air Negeri dan Sistem Bekalan Air Alternatif Sarawak SAWAS ini siap, ianya akan mempunyai bekalan air yang teratur dan menyelesaikan masalah bekalan air pada masa akan datang. Perkara ini dinyatakan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaiha Narawi semasa berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah Karnival Sukan Laku 2022 kali ke-10 di Miri pada Ahad. Katanya ini hanya akan dapat dicapai dengan kerjasama penuh daripada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi dan agensi pelaksana di bawahnya. The government can only achieve through the Ministry of Utilities and Telecommunication and all the implementing agencies under our jurisdiction, as I mentioned just now, Laku, Kuching Water Board, Cebu Water Board and Jebab. So I wish to express my sincere appreciation to all of you, including those at Laku and other agencies and Jebab, for your full cooperation and dedication rendered to the government in attaining our goal. And I am looking forward to seeing you giving continuous cooperation and dedication. Dalam perkembangan sama, Datuk Julaiha menggesa Laku perlu sentiasa bersedia dalam peningkatan penggunaan air dan memastikan kualiti dan kecekapan perkhidmatannya. Jelasnya permintaan air di wilayah utara Sarawak adalah seiring dengan pembangunan di kawasan ini, misalnya Kidurong Bintulu kekal sebagai pengguna terbesar Laku dengan penggunaan semasa sekurang-kurangnya 46 MLD.
Kemunculan industri besar seperti loji metanol Petchem dan Shell Rosemary dan loji gas Marcoram onshore akan meningkatkan kapasiti penggunaan air dengan anggaran penggunaan air masing-masing adalah 19 mld dan 5 mld. I'm happy, of course, to learn that Laku is in the process of digitalizing your major operations with the aims of providing the best possible services to the public. I believe Laku is in the right direction to reskilling and upskilling the current workforce in order to equip them with the necessary competencies to match the increased demands and services. Sementara itu, Laku Management Sdn Bhd Bintulu muncul johan keseluruhan dalam Karnival Sukan Laku yang telah diadakan bermula 25 hingga 27 Mac 2022 di Miri. Karnival Sukan Laku turut disertai staf dari Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Laku Management Sdn Bhd Miri, Bintulu dan Limbang, Jebab, Lembaga Air Kuching dan penganjuran Karnival Sukan Laku ke-11 pula akan diadakan di bahagian Bintulu. Seterusnya, golongan usahawan di Sarawak perlu proaktif dalam membuat inovasi ke atas strategi pemasaran serta kualiti produk yang ditawarkan selari dengan trend perniagaan digital masa ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2, Dr. Ripin Lamat berkata, perkara ini penting untuk meningkatkan minat terhadap produk mereka sekaligus meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Memanglah di peringkat permulaan agak sukar untuk kita mencapai satu standard kualiti barangan yang dihasilkan, tetapi kita pun harus belajar dan juga perlu sentiasa melihat produk-produk orang lain macam ni tidak boleh meningkatkan kualiti packaging, kualiti produk supaya produk-produk kita orang boleh dipasarkan ke market yang lebih luas. Jangan kita fokus di kawasan masing-masing saja. Beliau menjelas demikian semasa berucap pada program penutupan Micro Connector 2021 dan pembukaan program Backpreneur Champion 2022 di Marriott Hotel di Miri pada Isnin. Katanya, dari segi pemasaran pula, usahawan perlu menggunakan kaedah terkini seperti penggunaan teknologi digital untuk memperluas capaian pelanggan yang berpotensi membeli produk mereka. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Lambir turut mengalu-ngalu kolaborasi di antara agensi kerajaan dengan usahawan yang telah berjaya untuk mengadakan sesi jaringan berkongsi ilmu, pengalaman dan teknologi terkini bagi membantu usahawan baru terutamanya mereka dalam golongan B40 dan belia. Beralih ke berita di Baleh, Majlis Perasmian Program Sejambak Kasih Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati 2022 Anjuran Sabati Dewan Undangan Negeri Dun Baleh telah diadakan di Rumah Melinggang Nanggal Semawang pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau menjelaskan program Sabati ini merupakan salah satu program yang telah diperkenalkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg dan pengurusi Sabati bagi seluruh Sarawak yang merupakan isteri kepada Premier Sarawak Puan Sri Datuk Ahmad Jumaini Tun Tuanku Bujang. Rumah Melinggang dan Rumah Pioh merupakan rumah panjang yang mempunyai undian 100% kepada Nicholas Kundi pada PRN 12 lepas. Dalam pada itu, Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Lundu yang bernilai 1.4 juta ringgit kini telah pun siap dibina dan akan dibuka tidak lama lagi. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Ahmad Datin Patinggi Jamilah Anu berkata ini akan membolehkan ahli-ahli Pawe Lundu dan peserta pemulihan dalam komuniti PDK menjalankan aktiviti mereka. Sebagai salah seorang pengasas Pawe Lunduk pada tahun 2017, beliau berasa bangga dan berharap agar semua pihak dapat menerima manfaat daripada pembinaan bangunan tersebut dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Apresiasi Pawe Lunduk 2022 di Dewan Mahligai Gading pada Isnin. Tambah beliau lagi, sungguh pun sudah tidak menggalas tugas sebagai wakil rakyat di Dun Tanjung Datu, namun beliau akan sentiasa bersedia untuk membantu dalam usaha memajukan lagi Pawe Lundu. Dalam masa sama, Datuk Ahmad Jamilah turut menekankan mengenai kepentingan kecergasan kepada warga emas khususnya ahli-ahli Pawe Lundu.
Tegasnya, kesihatan dari segi fizikal dan mental perlu dijaga, khususnya semasa pandemik COVID-19. Terdahulu, Datuk Amar Jamilah berkesempatan melawat ke sekitar pusat Pawai Lundu bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Kuching. Berita diakhiri dengan acara fun run dan pertandingan futsal telah diadakan di Sepauh pada 26 hingga 27 Mac lepas. Pada pagi 27 Mac dimulakan dengan penganjuran acara I Love Sepauh Fun Run 1.0 sejauh 7 km yang dihadkan kepada 150 peserta. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak, Dr. Richard Rapu hadir di Riverfront Sepauh bagi merasmikan program anjuran Kelab Sukan Rekreasi Jang BS Sepauh itu. Sebelum pelepasan perlumbaan, acara dimulakan dengan aktiviti senaman Zumba. Selepas itu, Dr. Richard turut hadir bersama Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat di Arena Jang BS Sepauh untuk menyaksikan pertandingan peringkat akhir futsal terbuka Piala Ahli Parlimen P204 Betong edisi pertama 2022. Pertandingan tersebut telah disertai 16 pasukan itu dan pasukan Matric United telah dinobatkan sebagai johan dan membawa pulang hadiah RM3,500. Pasukan Dahlia FT pula mendapat gelaran naib juara dengan hadiah sebanyak RM2,000, manakala Nafas Muka dan Kasma FT berkongsi tempat ketiga di mana masing-masing membawa pulang hadiah RM1,000. Kesemua 4 pasukan itu juga mendapat piala dan pingat sebagai hadiah kemenangan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP dan pastikan anda mengambil dos vaksin penggalak bagi meningkatkan imuniti badan. Salam UKAS.